Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di channel Syafiq Samsudin. Jadi sebelum kalian menonton, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Jadi hari ini aku akan berkongsikan sedikit tentang kisah pengorbanan dan kasih sayang para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dalam video kali ini, aku akan berkongsi tentang kisah pengorbanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada awal dia memeluk agama Islam. Pada zaman permulaan Islam, sesiapa sahaja yang memeluk Islam akan cuba merahsiakan keislamannya sedaya mungkin. Rasulullah SAW juga mengingatkan mereka agar merahsiakan keislaman mereka supaya mereka tidak diinaya oleh orang-orang kafir. Apabila jumlah orang-orang Islam telah meningkat sehingga 39 orang, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah memohon daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menzahirkan keislaman beliau. Pada mulanya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan tindakan itu. Tetapi atas desakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenankan permohonan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah membawa semua orang Islam ke Baitullah. Kemudian beliau telah memulakan ucapan dakwah. Ini ialah ucapan pertama yang telah disampaikan dalam Islam. Bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketua para syuhada, iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu telah memeluk Islam pada hari itu, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 3 hari selepas hari itu. Sebaik sahaja ucapan bermula, orang kafir dan puak musyrikin terus menerkam orang-orang Islam dari 4 penjuru. Walaupun kehebatan, kemuliaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu secara amnya diakui seluruh Mekah, namun beliau tetap dipukul dengan begitu sekali sehingga wajahnya berlumuran darah. Hidung, telinga dan semua anggotanya telah lebam sehingga beliau tidak dikenali lagi. Beliau telah dipukul dengan kasut, ditendang, dipijak. Malah perkara yang tidak sepatutnya dilakukan pun telah diperlakukan terhadap beliau sehingga beliau jatuh pingsan. Setelah Bani Taim, iaitu orang-orang kabilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, telah mendengarkan berita yang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah dipukul, mereka datang lalu mengusung beliau pulang. Semua orang yakin bahawa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak akan dapat hidup lagi akibat serangan yang begitu kejam. Bani Taim telah datang ke Masjidil Haram dan mengisytiharkan bahawa kalaulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia kerana peristiwa tersebut, maka mereka semua akan mengambil tindakan balas dengan membunuh Utbah bin Rabi'ah. Dia ialah orang yang paling ganas semasa menyerang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak sedarkan diri sehingga ke petang. Walaupun telah dipanggil berkali-kali, beliau tetap tidak dapat menjawab dan tidak berkata-kata. Pada waktu petang, barulah beliau datang bercakap setelah diseru namanya. Dalam keadaan itu pun lafaz yang mula-mula sekali keluar dari mulutnya ialah, bagaimanakah keadaan Rasulullah SAW? Dalam keadaan dia dilukai, dalam keadaan badan begitu lemah, dia masih lagi mencari dan bertanya tentang keadaan Rasulullah SAW. Orang ramai mula mengutuknya, oleh sebab Muhammadlah kamu menerima musibah ini. Setelah sepanjang hari berada di rahang maut, kemudian baru boleh bercakap, masih lagi kamu bertanyakan hal Muhammad dan masih lagi kamu mengasihi Muhammad. Sebelum orang-orang Bani Taim meninggalkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mereka sempat berpesan kepada ibu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu Ummu Khair, supaya menyediakan apa-apa makanan untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ibunya telah menyediakan makanan. Beliau membawa makanan itu dan mendesak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu supaya memakan makanan itu.
Tetapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masih tetap dengan pertanyaannya, bagaimanakah keadaan Rasulullah? Apakah yang telah mereka lakukan terhadap baginda? Ibunya berkata, aku tidak mengetahui keadaan Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lalu berkata, wahai ibuku, pergilah berjumpa Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah adik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Demi untuk menyempurnakan permintaan daripada seorang anak yang telah dizalimi sebegitu rupa, Ummu Khair pun pergi menemui Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha dan bertanya mengenai perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha juga telah merahsiakan keislamannya mengikut seperti keadaan biasa pada masa itu. Beliau menjawab pertanyaan ibu Abu Bakar Siddiq, aku tidak tahu pun siapakah Muhammad dan siapakah Abu Bakar. Namun aku bersimpati apabila mendengarkan keadaan anakmu, wahai Ummu Khair. Sekiranya engkau izinkan aku, biarkanlah aku pergi untuk melihat anakmu. Ibu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Ummu Khair, telah membenarkan Ummu Jamil radhiyallahu anha untuk menziarahi Abu Bakar Siddiq. Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha pun pergi bersama ibu Abu Bakar Siddiq ke rumah Abu Bakar. Sebaik sahaja melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Ummu Jamil tidak dapat menahan perasaan lalu menangis teresak-esak. Apakah yang si berdebah itu telah lakukan? Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi mereka atas apa-apa yang telah mereka lakukan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun bertanya lagi kepada Ummu Jamil, di manakah baginda sallallahu alaihi wasallam sekarang berada? Ummu Jamil radhiyallahu anha menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku tidak akan makan apa-apa dan tidak akan minum apa-apa selagi aku tidak pergi berjumpa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau yang sedang menyuruh beliau makan mula susah hati apabila beliau bersumpah tidak akan makan selagi beliau tidak berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ibunya telah menunggu sehingga tiada orang lalu lalang di jalanan agar tiada sesiapa yang akan nampak beliau dan anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk pergi berjalan berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebahagian malam berlalu, Ummu Khair ibu Abu Bakar radhiyallahu anhu telah membawa Sayyidina Abu Bakar ke rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terus memeluk baginda dan baginda sallallahu alaihi wasallam pun memeluk beliau sambil menangis. Orang-orang Islam yang ada di situ pun turut menangis kerana tidak sampai hati melihatkan keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selepas itu, Sayyidina Abu Bakar memohon daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ialah ibuku. Tuhan tolonglah doakan hidayah untuknya dan dakwahlah dia kepada Islam. Mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan hidayat untuknya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memberi galakan kepada ibunya untuk memeluk Islam dan beliau pun menerima Islam pada masa itu juga.